Asas-asas ekonomi negara harus terus kukuh dalam menentukan kekuatan mata wang negara. Menurut Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, dakwaan yang mengatakan negara berdepan dengan krisis ekonomi susulan nilai ringgit Malaysia merendah berbanding dolar Amerika Syarikat adalah tidak benar. Ini kerana prestasi ringgit harus dilihat secara menyeluruh, bukan dibandingkan pada satu mata wang negara luar sahaja. Sebenarnya, apa yang kita perlu pastikan adalah asas-asas ekonomi kita mesti terus kukuh. Ini yang lebih penting untuk tentukan kekuatan mata wang kita. So, soalan seterusnya, asas-asas ekonomi kita kukuh ke? Kalau betul, apa buktinya? Ini buktinya. Pertama, kita dah rekodkan 3 quarters of GDP growth. 3 quarters berturut-turut. Suku keempat 2021, KDNK bertumbuh 3.6%. Suku pertama 2022, KDNK tumbuh 5%. Dan suku kedua tumbuh 8.9%. Ini buktinya bahawa asas ekonomi negara kekal di landasan yang kukuh. Jelasnya nilai ringgit telah menurun sebanyak 7.5% berbanding dolar Amerika Syarikat sejak awal tahun 2022. Tetapi mata wang serantau dan negara maju juga menurun berbanding dolar Amerika. Memberi contoh katanya yen Jepun menurun 19.2%, kadar terendah sejak 24 tahun yang lepas. Pound sterling United Kingdom menurun 14.4%, terendah sejak 37 tahun lalu. Manakala euro turun 11.7% semenjak 20 tahun lalu. Mata wang mereka turut-turun malah lebih rendah daripada ringgit, tetapi tidak bermakna mereka menghadapi krisis ekonomi, memandangkan negara mereka mencatat pertumbuhan dalam pelbagai sektor. Kadar pengangguran yang terus menurun kepada 3.7% pada bulan Julai 2022. Paras terendah semenjak COVID-19 melanda negara. Kalau kita hadapi krisis ekonomi, takkanlah kadar pengangguran kita turun selama 12 bulan berturut-turut. Ketiga, indeks pengeluaran perindustrian ataupun IPP meningkat sebanyak 12.5% pada Julai 2022 berbanding tahun sebelumnya. Jualan bagi sektor pembuatan juga naik 23.8% kepada hampir 150 bilion ringgit. Keempat, DOSEM juga baru umumkan nilai jualan perdagangan borong dan runcit meningkat 41% kepada 130.7 bilion ringgit pada bulan Julai 2022. Pertumbuhan ini disumbangkan oleh jualan kenderaan bermotor 600%, perdagangan runcit 37.5%, perdagangan borong 20.6%. Beliau berkata demikian dalam perkongsian video di media sosialnya pada Selasa.